Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan juga salam sejahtera diucapkan kepada anda semua. Terima kasih kerana sudi lagi singgah ke dalam channel Radio 12 Malam ni. Okay guys, nak cerita sikit lah semalam masa saya ada keluar pergi ke kedai beli barang sikit. Dekat satu simpang traffic light tu, saya tengok ada satu motor tu. Kira orang kata memang buat motor race lah. Tak apalah, saya buat tak reti lagi lah, tak apalah. Tapi lepas tu saya nampak plate number dia. Plate number tak ada. Jadi tak cakap banyak, saya pun block dia. Dekat tengah masa lampu merah tu. Jadi bila saya block, saya tanyalah, nombor plate kau mana? Ui, dia cuba mengelak, hampir langgar saya. Time tu saya pun mengejar lah. Tapi kisah dia bukanlah macam cerita Hindustan, kejar separuh jalan. Kejar separuh jalan sebab dalam motor saya penuh dengan air batu, dengan segala mat nenek lah, nak buat apa? Nak buat mi goreng mamak kononnya. Kau nak mengejar mak rempit dengan barang apa kat dalam gaga? Mana maunya, kata orang Perak. Jadi alkisah saya tu nak pendekkan cerita lah. Pada yang pendengar-pendengar dalam ni tak payah nak jadi nak rempit-rempit sangat lah. Nampak beria-ria sebenarnya tu. Orang kata jangan sampai menyusahkan mat-mat motor lain. Sebab saya pun rider juga. Walaupun kapcai, kita still lagi rider. Jangan sampai menyusahkan rider yang lain. Okay? Terima kasihlah berceloteh sikit. Baik, kita akan teruskan dengan episod yang seterusnya, iaitu episod yang sekejap kita tengok tajuk dia, 43, yang bertajuk Mengapa Tubuhnya Jadi Reput. Tidak jadi saya dan Mak Sitam kelancang menjemput ulung bahar kerana keadaan Saidun semakin teruk. Terkopak papan-papan dinding ditendangnya. Dia terus mengamuk. Tidak peduli ditegah oleh Ngah Jamat sekalipun. Sebab itulah saya dan Mak Sitam mengambil keputusan untuk tidak pergi menjemput ulung bahar. Bukanlah berarti kami mengalah kepada kemahuan Saidun yang sudah pun dirasuk syaitan itu menyebabkan tidak jadi kelancang. Tetapi kami tidak sampai hati membiarkan Ngah Jamat seorang sahaja lelaki di situ. Sekiranya kami pergi berdua pula, cuma Mak Ripah, isteri Ngah Jamat yang ada di situ. Jiran-jiran lain belum datang kerana masing-masing belum lagi ke rumah. Belum pulang ke rumah dari bekerja. Ada yang ke sawah, ada yang ke kebun, ada yang ke hutan mencari rotan. Mereka semua tidak tahu mengenai penyakit Saidun berbalik semula. Kalau jiran-jiran tahu, mereka tetap akan datang menziarah. Mereka kasihan dengan nasib yang menimpa keluarga Saidun. Sebelum Saidun dihinggapi penyakit ganjil itu, dia seorang yang selalu mengambil berat tentang jiran-jiran. Jiran-jiran minta tolong perkara-perkara yang bersangkutan dengan tanah dan cukai tanah di pejabat daerah. Dia sanggup. Kalau ada kenduri kendara, Saidun terlalu ringan tangan menolong. Kerja-kerja gotong royong juga Saidun akan memainkan peranan utama. Sebab itulah simpati orang-orang kampung begitu mendalam terhadap Saidun dan keluarganya. Kudis yang menyelaputi seluruh badan Saidun memang meloyakan. Baunya hanyir serta nanah meleleh berlendir. Memang kalau tidak mengenangkan budi baiknya selama ini, orang-orang kampung jijik mahu menziarahi dia. Tetapi semua derita yang ditanggung oleh Saidun sekarang bukanlah kehendak dia. Hanya Allah SWT yang mengetahui segala-galanya. Memang Saidun sendiri tidak mahu menderita dengan kudis tokak di seluruh badannya. Siapalah yang mahu berkeadaan begini? Takdir telah menentukan segala-galanya. Selepas timbul cerita orang berkepala anjing muncul di kampung itulah, Saidun berubah kelakuannya. Dia menjadi orang yang cepat panas baran, berkelakuan perongos dan akhirnya dihinggapi penyakit kudis yang tokak seluruh badan. Bunuh aku. Gerutu Saidun menyondol-nyondolkan kepalanya ke dinding. Sabar, Saidun. Jangan ikutkan perasaan tu. Rayu Mak Ripah, saya melihatkan keadaan Saidun yang menyondol-nyondol kepala. Kudis yang berkerak di kepalanya berdarah akibat disondol-sondol. Dari segi zahirnya, kita melihat Saidun marah akan penyakit yang tidak sembuh sekian lama. Itulah yang menyebabkan dia meradang menendang-nendang dinding. Kemudian menyondol-nyondolkan kepalanya ke situ sambil memekik menyuruh untuk membunuh dia. Tetapi saya tidak melihat dari segi zahirnya. Kalau yakin penyakit kudis itu bukannya penyakit kulit biasa yang kita lihat. Kalaulah penyakit kulit biasa, tentu sudah sembuh bila dibawa ke hospital. Masakan pula kulitnya bertambah reput di samping beberapa bahagian sudah ditumbuhi ulat-ulat berengau. Hari ini ayat baru pula, berengau.
Boleh komen pada yang tahu berengau. Ayat-ayat 80-an ni. Okey, kita teruskan. Kita cuba ubatkan dulu sebelum panggil ulun bahar. Bisik saya pada tengah zaman. Saya sendiri tidak tertahan hiba di hati melihat keadaan Syaidon yang menyondol-nyondol kepalanya ke dinding. Dua orang anaknya yang masih kecil terkebil-kebil mata melihat ayahnya melatam-latam di dinding. Mereka juga menangis terisak-isak tidak ketahuan apa. Sementara Lijah memang sudah hilang akal sejak datang menjemput Ngah Jamat tadi lagi. Kalau Ustaz nak cubalah. Ngah Jamat menepuk bahu saya. Ngah Jamat lah mulakan. Kata saya menginsut punggung ke hadapan sedikit. Saya ni dah mati akal, Ustaz. Ujar Ngah Jamat memberi pengakuan. Serba salah juga saya mendengar jawapan Ngah Jamat. Masakan pula orang seperti dia kehilangan punca menghadapi suasana demikian. Tetapi semuanya ini adalah atas pengalaman belaka. Boleh jadi Ngah Jamat belum pernah menerima pengalaman begini menyebabkan dia cepat kehilangan punca. Malah kebanyakan dukun akan kehilangan punca bila pesakit yang diubatinya sudah sembuh. Kemudian penyakitnya berbalik semula akibat terlanggar pantang larangnya. Memang tidak berupaya untuk mengubatnya lagi setelah penyakitnya sudah sembuh itu berbalik semula. Teringat saya kepada bapa saudara saya yang bernama Mat Ali mengubat seorang kawan yang digigit ular tedung senduk pada bahagian tangannya. Ular tedung senduk itu ditangkap oleh bapa saudara di sebatang anak sungai. Semasa balik dia bertemu dengan kawannya itu yang bernama Sahak. Kawannya ini pula memang suka mengikut Mat Ali bermain dengan ular. Sudah menjadi kebiasaan Sahak akan meminta untuk bermain dengan ular setelah ular berkenaan dapat ditangkap oleh Mat Ali. Aduh, dia cerita pasal ular pula. Saya pula dekat dengan semak-semak ni. Baik, kita teruskan. Sahak ini pula terlalu nakal. Ketika dia melilitkan ular di lehernya, seorang gadis di kampung itu mahu ke sungai. Dia pun mengacak-acakkan ular tedung senduk itu kepada gadis tersebut, menyebabkan gadis itu terperanjat. Perbuatan Sahak ini menaikkan kemarahan ayah gadis berkenaan. Lalu digunakan kebolehan dia menjadikan ular yang sudah jinak tadi garang semula. Sekaligus ular tedung senduk menerkam belakang tangan Sahak. Dia terjerit kesakitan. Mat Ali juga heran bagaimana ular yang sudah dijinakkannya tadi bertukar menjadi garang. Sebelum kita teruskan, nak maklum sebab saya tak pernah cerita. Saya ni rekod dekat Manadan. Orang Kedah kata Manadan. Manadan kita sapu. Macam sekarang ni dekat-dekat dengan kawasan semak. Kita tengok line clear, kita dah kasih rekod. Okey, baik, kita teruskan. Bagaimanapun, Mak Ali menyedari bahawa perbuatan Sahak tadi punca semangat ular berkenaan sudah dipermainkan oleh orang. Mahu tidak mahu, Mat Ali terpaksa melepaskan ular tedung senduk ke dalam belukar kerana dia sudah menjadi liar semula. Setelah ular itu pergi, Mat Ali mengubati tangan Sahak yang digigit ular tadi dengan tangkalnya sahaja. Kau jangan menempur cucur atap 2 kali. Kau jangan tempuh cucur atap 2 kali. Kata Mat Ali mengingatkan Sahak. Bila kau balik rumah, terus je masuk dan jangan keluar lagi selama 3 hari. Dia berpesan bersungguh-sungguh pada Sahak. Apabila melintasi kedai, Sahak terlupa pesanan Mak Ali. Dia terus masuk ke kedai itu untuk membeli rokok. Bermakna, dia telah melintasi cucur atap kedai sekali ketika memasukinya. Kemudian bila keluar, dia melintasi cucur atap buat yang kali kedua. Tepat seperti yang diingatkan oleh Mak Ali, sebaik sahaja Sahak keluar dari kedai itu, dia terasa tangannya seperti direnggut kuat. Kepalanya berpusing langsung, jatuh tidak sedarkan diri. Orang yang ada di kedai terkejut melihat Sahak jatuh tidak sedarkan diri. Kebetulan, ketika itu Mat Ali datang ke situ. Melihat keadaan tersebut, Mat Ali hilang punca. Dia tidak berdaya lagi untuk membantu Sahak yang sudah melanggar pantangnya. Mat Ali sendiri menyuruh orang-orang di situ membawakan Sahak ke hospital kerana bisa gigitan ular tedung senduk itu sudah tidak dapat dikawal oleh Mat Ali lagi. 3 hari, Sahak tidak sedarkan diri di hospital. Tangannya membengkak sampai ke lengan. Apabila doktor cuba mengurut tangannya bengkak itu, turunlah nanah bercampur darah pada bahagian gigitan ular. Semakin diurut, semakin banyak pula darah dan nanah yang keluar. Tetapi akhirnya bercampur dengan daging yang mula reput.
Hampir 3 bulan Sahat terlantar di hospital. Barulah doktor mengambil keputusan membuat sedikit pembedahan bagi membuangkan bahagian daging yang mula busuk. Kemudian daging pahanya diambil bagi ditampalkan pada daging yang reput itu. Inilah kejadian melanggar pantang dukun yang saya ketahui. Kalaulah dipatuk ular, biasanya dalam masa 3 hari boleh sembuh apabila dibawa ke hospital. Kalau lebih dari jangka masa demikian, alamat masa itu akan mati. Tetapi kisah Sahat ini berlainan dari gigitan ular biasa, sebab ular yang mematuk Sahat itu semangatnya sudah dirasa oleh satu kuasa lain. Bila mengingatkan peristiwa Sahat ini, saya bandingkan dengan nasib yang menimpa Saidun. Walaupun Saidun bukannya digigit ular tedung senduk, tetapi masalah yang dihadapinya adalah sama. Penyakitnya sudah sembuh apabila diubati oleh Ngah Jamat, tetapi cabuh semula setelah melanggar pantang. Okey guys, ini perkataan cabuh. Jarang-jarang kita dengar cabuh. Mana yang tahu boleh komen. Okey, kita teruskan. Saya fikir Saidun tidaklah bersalah bila memakan rendang daging di rumah orang kenduri. Tentu dia merasa penyakitnya sudah sembuh betul. Masakan tidak boleh menjamah rendang daging setelah penyakitnya benar-benar sembuh. Sebab itulah dia berani menjamah. Kalaulah dia tahu cabuh pantang menjadi sedemikian tenat, mungkin dia tidak akan berani menjamah rendang daging seumur hidupnya. Tetapi mengapa pula dipantangkan memakan daging? Ya, memang benar. Semasa anak lelaki saya dihinggapi sejenis kudis, doktor di klinik swasta tidak membenarkan anak saya makan daging, telur, kerang dan ayam. Setelah kudisnya sembuh, sengaja pula saya suruh dia memakan makanan yang dilarang oleh doktor. 2 hari selepas itu, kaki tangan anak saya kembali mengudis dan gatal. Bagaimanapun saya tetap tidak percaya dengan pantang larang ini. Saya membawa anak saya ke klinik kerajaan di setapak Kuala Lumpur. Doktor yang merawatnya seorang perempuan bermini telekung. Dia tidak melarang memakan apa jua makanan. Dia memberi ubat minum untuk 2 hari dan ubat sapu untuk 3 hari. Kemudian dia menyuruh isteri saya merebus semua pakaian anak-anak saya apabila membasuhnya. InsyaAllah, 2 hari selepas kejadian penyakit kudis itu, anak saya sembuh sampai sekarang. Sebab itulah saya yakin bukan disebabkan tersalah makan itu yang menyebabkan penyakit Saidun berbalik semula. Bagaimanapun, saya tidaklah menerangkan kepada Ngah Jamat kerana bimbang dia berkecil hati. Tetapi dari tingkah laku Ngah Jamat, saya percaya dia ni seorang yang boleh menerima hakikat sebenarnya. Tidak hairanlah mengapa dia mengaku tidak mampu lagi mengubati Saidun. Lagipun setiap orang dukun mempunyai kepandaian sendiri seperti yang pernah dipelajarinya. Sekiranya dia menghadapi penyakit di luar kepandaiannya, maka cepat-cepat dia mengaku tidak sanggup mengubatinya. Cubalah Ustaz, desaknya beria-ia. Kemenyan sebesar tungku tak dibakar, takkan berbau. Katanya menolak paha saya supaya rapat kepada Saidun yang masih terhangguk-hangguk kepala ke dinding. Maafkan saya, katanya menolak paha saya supaya rapat kepada Saidun yang masih menghantuk-hantuk kepala ke dinding. Saya ni tak berani. Jelas saya serba salah dengan desakan Ngah Jamat. Elok Ngah Jamatlah mulakan. InsyaAllah lah, saya membantu dari belakang. Ujar saya perlahan. Ngah Jamat bersila rapat merenungi Saidun yang menumbuk-numbuk dinding. Dia tidak bercakap sepatah pun untuk menyahut kata-kata saya tadi. Matanya tidak berkedip langsung. Lama dia merenung ke arah Saidun yang tidak berkedip. Tiba-tiba, Saidun menjadi lemah. Saidun duduk semula menangis teresak-esak. Dia tidak lagi garang menerkam dinding seperti mula-mula tadi. Tetapi kepalanya dibasahi darah yang mengalir dari kuing kudis. Kuing kudis. Setelah Saidun tenang, barulah Lijah berani mendekati dia untuk mengelap darah yang mengalir dari kuping di kepalanya. Bila disentuh sahaja oleh Lijah, berkeping-keping dan direput yang lekat pada kain pengelap. Saya juga heran dengan penyakit yang dideritai oleh Saidun, kerana sebelum ini tidak pernah saya melihat penyakit seperti ini. Tetapi, apakah yang mesti dihairankan? Allah SWT berkuasa melakukan apa sahaja. Apabila Ngah Jamat sudah berkumat kamit mulut menundukkan kepala, saya juga memejamkan mata lalu memulakan zikir. Semakin lama semakin dapat saya rasakan diri saya sudah dapat menghampiri Saidun.
Sehingga saya sampai ke satu kawasan lapang, seakan-akan gua batu yang tidak saya ketahui di mana letaknya. Ketika ini saya dapati, Saidon hanya terbaring tidak bergerak, manakala seorang lelaki berkepala anjing duduk menghadapnya. Seluruh badan lelaki berkepala anjing itu dipenuhi kudis dan kutu. Bulunya sudah banyak gugur seolah-olah anjing kurap sahaja rupanya. "Bunuhlah aku, bunuh!" jerit lelaki itu seolah-olah anjing yang sedang menyalak. "Kalau kau nak mati, kau matilah." Dia terkejut bila melihat saya tercegat di depannya. Kenapa yang kau seksa Saidon? Lepaskanlah dia pada keluarga dia. Engkau sendirilah mati." Bentak saya memandang tajam ke arahnya. "Awak orang baru dekat sini. Mana tahu hal." Dia memarahi saya. Aku ni tak peduli hal awak," sahut saya semakin rapat kepadanya. Ini sebenarnya kisah ni berlaku di Perak kan guys. Kita cuba sikit dalam bahasa Perak. "Aku tak peduli hal awak." Awak tak peduli hal Mika," sahut saya semakin rapat kepadanya. "Kalau badan Mika udah dipenuhi pekong, ngapa? Ngapa Mika seksa Saidon? Mika sendirilah nanggung, kena pekong seluruh badan," ujar saya menyakitkan hatinya. Macam best pula bila buat lorak Perak ni. Orang Perak jangan marah, kita cuba-cuba. Kita try buat rasa-rasa. Okey, mari kita teruskan. "Mika jangan campur. Mika ni orang baru dekat sini. Bentaknya mahu menerkam ke arah saya. Tetapi ternyata dia tidak berdaya mahu melompat. Kalau awak campur, kalau awak cuba masuk campur, saya mahu menguji keberanian dia." "Mika yang akan susah nanti," katanya menakut-nakutkan saya. "Mika sendiri yang tak larat nak berjalan," ejek saya mengerling dia dalam keadaan susah payah untuk bergerak. "Awak susah. Awak mesti bawa Saidon ni. Susah sama." Dia terus memberi amaran kepada saya. Saya membacakan surah As-Saffat lalu menghembuskan ke arahnya. Tubuhnya menjadi mengerekot macam dipanggang ke api. Terjerit-jerit dia menahan kesakitan. Laung yang sama seakan-akan salahkan anjing. Sekarang ni, cakap, Mika siapa?" Adik saya mengancam lelaki berkepala anjing itu. Dia tidak mahu bercakap. Sebaliknya, menyalak saya seperti seekor anjing. Bagaimanapun dia tidak dapat menerkam kerana keadaan tubuhnya yang dipenuhi kutu serta kudis yang berkuping-kuping keras. "Siapa Mika?" bentak saya lebih keras.